This call is now being recorded. Baik, dah bersedia ke belum untuk memulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini? Boleh nampak tak cikgu punya soalan? Boleh nampak tak? Boleh ke tak? Nada Rahmat, boleh nampak tak? Boleh nampak boleh, ke? cikgu. Boleh. Okey. Dah bersedia belum semua? Dah, cikgu. Okey, dah ya. Okey, baiklah kita mulakanlah ya. Cikgu tak naklah lambat nanti kan kita tak sempat nak masuk unit 11 pula ya. Okey, kita tengok soalan yang cikgu berikan pada hari Selasa, minggu ini ya. Satu soalan esei. Soalan struktur pun cikgu dah berikan sebelum ini pada minggu lepas, tak silap cikgu ya, soalan struktur. Jadi kita tengok sama-sama bahagian soalan esei KSSM tingkatan 5. Okey, soalan ini cikgu ambil daripada modul Jaguh, okey, yang disediakan oleh JU Negeri 9, iaitu di JPNS lah ya, JPNS Negeri 9 kita. Jadi dia dah sediakan satu modul di mana mengandungi soalan struktur dan juga soalan esei. Jadi hari ini kita bincang soalan esei dahulu. Okey, soalan esei seperti yang kita sedia maklum, ada dua bahagian soalan esei lah ya. Kamu kena ingat bahagian B dan juga bahagian C. Okey, bahagian B dan juga bahagian C. Jadi untuk soalan pada hari ini kita ambil daripada bahagian B. Okey, bahagian C dia ada pecahan. Okey, pecahan iaitu 10 markah untuk soalan A, 10 markah untuk soalan B. Jadi ini adalah soalan bahagian B. Okey. Okey, kita tengok ya. Soalan esei pendidikan moral KSSM tingkatan 5 unit 1. Okey. Kita akan ulang kaji dari unit 1 sehinggalah ke unit 12. Okey. Jadi soalan merangkumi semua dokumen standard kurikulum kita di SKP. Dokumen standard kurikulum. Okey. Jadi kita dah belajar daripada unit 1 yang berkaitan dengan norma masyarakat global. Kita kena ingat balik ya. Okey, kita tengok. Maklumat berikut berkaitan dengan jiran yang berasal dari luar negara. Tengok ya. Sebab kita nak kaitkan dengan global. Okey. Maklumat berikut berkaitan dengan jiran anda yang berasal dari luar negara. Jadi kita pertama sekali bila dapat soalan, pastikan kamu kenal pasti apa dia punya stem soalan. Isu tentang apa? Okey, jiran anda yang berasal dari luar negara. Kita nak tengok sekarang ni maklumat tentang jiran kita yang berasal dari luar negara yang ada di sebelah rumah kita. Okey, masyarakat global. Maksudnya kita dah fikir, oh ini luar negara, itu global. Global. Okey, jadi kita tengok ya, apa maklumat dia. Jadi pada maklumat ini, kita cari dia punya kata tugas. Apa dia nak sebenarnya ya. Okey, kita tengok ya. Jiran anda yang berasal dari luar negara mengundang anda. Ni ya. Mengundang anda sekeluarga menghadiri majlis makan malam yang diadakan di rumahnya. Baca dahulu. Baca secara skeni. Kena faham dulu. Ibu anda tidak membenarkan anda menghadirinya kerana berasa kurang selesa dengan perbezaan budaya. Dah ada dua tindakan. Satu, jiran kita undang kita sekeluarga. Tapi ibu kita tidak benarkan kita pergi ke rumah dia kerana dia fikir perbezaan budaya. Mungkin makan tak boleh, cara makan dia berbeza dan sebagainya. Okey.
Anda pula telah bersetuju untuk menghadiri majlis tersebut. Dilema dah ni. Dia dah fikir. Ini kita fikir soalan dia dilema moral. Dia panggil penyelesaian masalah. Ada masalah, macam mana kita nak selesaikan masalah dilema tersebut. Okey, jadi kamu kena fikir ya. Dalam moral kita ada soalan yang berbentuk penyelesaian masalah. Okey. Okey, yang kedua kita dah baca, kemudian kita kena pasti apa dia punya masalah dalam petikan ataupun maklumat tersebut. Jadi kita tengok ya. Kira anda berasal dari negara mengundang anda menghadiri. Okey. Ni satu kita ambil tindakan. Mengundang anda, kita cikgu buat warna lain ya supaya nampak. Okey, mengundang anda sekeluarga menghadiri mengundang anda sekeluarga menghadiri majlis makan malam yang diadakan di rumahnya satu. Tindakan jiran kita ya, jiran ya. Ini tindakan jiran. Okey, jadi kita nak tengok sebenarnya tindakan siapa yang dikehendaki oleh soalan itu. Okey, ini jiran anda. Okey. Kemudian kita tengok yang kedua. Okay. Ibu anda tidak membenarkan. Ni dilema dia ni sebenarnya ni. Ni masalah dia. Ibu kita tidak membenarkan ibu anda ni. Ibu anda tidak membenarkan anda menghadirinya. Okey, itu adalah dilema moral dia. Dia sekarang ni jiran panggil. Kemudian ibu tak benarkan. Jadi dia tengah berfikir. Dia ada masalah sekarang ni. Nak pergi ke tak nak pergi. Tetapi dia kata macam ni ya. Anda telah bersetuju. Di sini. Anda telah bersetuju untuk menghadiri majlis tersebut. Okey, itu maksudnya penyelesaian dia. Dia dah fikir baik pergilah daripada tak pergi. Nanti kita dah fikir kalau tak pergi apa pula kata jiran kita ya. Kalau kita pergi apa pula kata jiran lain. Macam itulah kita kena fikir. Okey. Jadi soalannya, kita tengok soalan sekarang. Boleh tak setakat ini? Boleh? Boleh ya? Boleh tak? Boleh tidak? Okey, yang baru masuk buka soalannya. Cikgu tak nampak ni yang baru masuk ya. Tolong buka soalan. Okey, boleh tak setakat ini? Kamu kena baca betul-betul, faham betul-betul penyataan maklumat yang diberikan. Soalan ini adalah dilema moral ya. Dilema moral. Dalam moral kita ada beberapa jenis soalan. Kalau kamu tengok dalam buku teks tu, ada dia punya soalan dilema moral. Inilah soalan yang ada masalah dan perlukan penyelesaiannya. Okey. Jadi kita tengok di sini ya. Okey, soalannya. Berdasarkan maklumat di atas. Maklumat inilah. Berdasarkan maklumat di atas, bagaimanakah? Bila sebut bagaimanakah, apa dia punya jawapan dia? Siapa boleh beritahu cikgu? Apa dia nak ni? Bagaimanakah? Highlight dulu ya. Bagaimanakah? Okey, apa jawapan dia? Apa nak beritahu cikgu? Jawapan tu nak apa ya? Jawapan tu nak apa? Cara. Siapa boleh beritahu cikgu? Cara. Cara ya. Bagaimanakah? Dia nak cara. Bagi yang tak tahu, kena tulis tahu. Kamu kena tulis tepi dia tu cara. Okay. Kamu kena pastikan kamu cerita tentang cara saja. Cikgu cari pen black, pen merah. Okey. Jadi di sini kamu kena tulis cara. Tulis terus. Saya fikir saya kena cari jawapan cara saja. Cara anda menyelesaikan dilema moral tersebut. Di mana dilema moral dia ni lah. Ibu tak benarkan anda menghadirinya. Itu masalah. Cara kita nak selesaikan dilema moral kita. Okey. Justifikasikan jawapan anda. Kamu dah dapat ya cara nak selesaikan masalah ini. Masalah ini ya. Jadi jawapan justifikasikan jawapan anda berdasarkan nilai-nilai universal. Jadi kamu kena tahu ya. Jawapan kamu mestilah berdasarkan nilai-nilai universal. Okey, kita dah ada ya. Kita dah ada dia punya bentuk
macam mana kita nak selesaikan jawapan kita. Okey, kita dah fikir jawapan kita mestilah cara selesaikan dilema moral itu. Dilema, masalah moral yang kita hadapi. Masalah apa? Masalah itulah ibu tak membenarkan kita menghadiri, kemudian kita nak pergi ke tak nak pergi, nak pergi ke tak nak pergi. Tapi kamu jangan ceritakan tindakan. Dia tak tanya apakah tindakan anda. Hadir ke tak hadir, tak ada markah. Okey. Sekarang ni kamu kena ceritakan bagaimanakah ni ya? Bagaimanakah. Okey, kamu kena kaji soalan betul-betul baru jawab. Okey. Jadi soalannya sekejap ya, cikgu buang yang ni. Sekejap. Cikgu buang yang ini, kita buat sama-sama. Bagi yang ada jawapan, bagi yang dah buat, kamu boleh buat pembetulan. Tengok ya. Ini ada skema bawah ni. Tapi kita buat sama-sama. Ini skema biasalah. Okey. Skema ni biasa kita rujuk juga. Okey. Tapi kita tahulah cara dia. Tengok sama-sama, kita buat sama-sama dulu. Ya. Okey ya, pastikan kamu kaji soalan mana cikgu punya kesel. Okey. Mana dia tadi? Ya. Ya. Soalan ni nak bagaimana? Bagaimana? Nampak ya? Nampak tak? Ataupun kecil. Bagaimana maksudnya dia nak sama dengan cara. Okey, cara kita menyelesaikan masalah dilema yang kita hadapi, itulah dalam pernyataan itu dia kira dilema. Jiran panggil kita nak pergi jiran panggil kita ke rumah dia. Okey, tapi ibu bapa tak benarkan kita pergi, tapi kita dah bersetuju untuk menghadiri. Kita dah ada jalan penyelesaian, dah bersetuju untuk menghadiri. Macam mana kita nak selesaikan, nak bagi tahu mak kita ni nak pergi macam mana? Jadi kita kena fikir cara menyelesaikan masalah. Okey, ya. Jadi kita dah ada tadi ya. Kamu kaji balik. Okey, cara menyelesaikan masalah. Okey, dilema tu maksudnya masalah. Okey, yang pertama kamu kena tulis watak. Okey ya. Okey, watak mesti ada. Siapa watak? Siapa watak? Siapa watak? Siapa boleh tahu cikgu siapa watak? Bawish. Siapa watak Bawish? Cepat, kita nak belajar ni. Kita kena tahu. Siapa watak di sini? Bawish. Ni tak ramai pelajar ni. Cikgu nak buat ulang kaji, kamu tak masuk kelas, susahlah. Okey, siapa watak di sini? Kita. Anda. Saya ya. Saya. Kalau kita tu masyarakat bolehlah. Kalau soalan tanya tu masyarakat kita. Okey. Jadi di sini anda, tengok ya. Cikgu dah highlight ya. Anda ya di sini. Ya, betul-betul. Anda. Bila anda, jawapan kita saya lah. Macam dalam PM juga. Pada pendapat anda, kalau soalan pemahaman kan, pada pendapat anda, jadi saya. Bukannya orang lain. Saya. Diri kita. Okey. Jadi kamu kena tulis saya. Okey. Saya. Watak. Okey. Boleh ya? Saya. Kemudian nilai. Kena analisis dahulu ya. Nilai mesti ada 3 nilai. Okey, 3 nilai. Okey. Huraian, nak tulis tentang cara ni, mesti ada 9 huraian. Contohlah ya. Cikgu dah terangkan sebelum ni. Jadi jumlah dia, jumlah markah yang kita akan perolehi di sini, walaupun dapat 12 maksimum, kamu akan dapat 10 markah. Kita analisis setiap markah, kita analisis watak betul ke tidak, nilai pun mesti betul. Okey, cara dia. Nak buat dalam bentuk perenggan boleh, tak nak buat dalam bentuk perenggan pun boleh. Okey, tapi cikgu suka kamu buat nilai, kemudian huraian. Ataupun nak buat nilai, huraian pun tak ada masalah. Yang penting ada semua
maklumat yang kita nak tulis dalam jawapan kita. Okey. Okey, cara dia. Saya. Okey, bukan saya lah, ya. Kalau siapa yang dah salah tu buat pembetulan. Okey, nak tulis terus pun boleh. Saya sepatutnya ataupun saya patut. Okey, saya patut boleh ya, sepatutnya pun boleh. Sama. Saya patut ataupun hendaklah pun boleh ya. Gunalah kata mana-mana yang sesuai. Saya patut mengamalkan nilai ya, nilai apa? Nilai apa yang kita nak amalkan di sini? Okey, kita ada masalah apa yang kita nak amalkan nilai. Kita dengan ibu kita, kita dengan jiran kita, apa masalah, apa yang kita nak amalkan di sini? Nilai apa ya? Siapa boleh beritahu cikgu? Buka mic lah, senang cikgu dengar. Cikgu tak tengok typing, chatting ni. Buka mic. Nilai apa? Kita nak 3 nilai. Cepat-cepat. Nanti kan kita nak ulang kaji, nak masuk unit 11 ya. Okey, nilai apa? Toleransi cikgu. Toleransi 1. Senarai dulu. Kamu tulis sini. Toleransi. Okay, siapa beritahu cikgu tadi? Bagus. Toleransi. Okey, lagi. Jangan bertoleransi ya. Tambah imbuhan, tak diterima dalam jawapan. Okey. Gugur imbuhan pun tak diterima. Jadi kamu kena beringat, kalau bertanggungjawab, bertanggungjawab. Jangan tanggungjawab. Okey. Kalau toleransi. Jangan bertoleransi. Jadi pastikan nilai itu kamu tepat betul-betul dengan apa yang kita telah pelajari. Okey, apa nilai lagi? Senang je ni, fikir ni, soalan nilai. Hemat tinggi. Hemat tinggi. Tengok ya, betul tak? Okey, rasional. Ejaan salah. Rasional. Jangan ramai pelajar calon yang cikgu tanda kertas SPM dia je rasional. Okey, pastikan ejaan tu ya. Kalau dia membawa maksud sama tapi tak ada dalam macam kamus, kita cari dalam kamus tak ada maksud dia, kita terima. Tapi rasional ni kamu eja betul-betul lah, jangan rasional. Ramai biasanya kelas-kelas yang ke belakang tu dia tak letak eja rasional. Eja RATIO, rasional. Okey. Tapi kalau dalam kamus tu tak ada maksud, kita terima jawapan dia sebagai nilai. Okey. Rasional. Okey, lagi plus 2 lagi nilai. Kita ada 18 nilai. Cek tu nilai. Cek senarai nilai. Nilai apa? Kepercayaan kepada Tuhan boleh ke tidak? Okey, nilai amanah boleh ke tidak? Sorry, amanah tak ada kejujuran. Okey, baik hati boleh ke tidak? Bertanggungjawab boleh ke tidak? Berterima kasih boleh ke tidak? Hormat, kasih sayang, keberanian, kejujuran. Banyak nilai ni. Kerajinan, kerjasama, kesederhanaan, toleransi, berdikari, harga diri, kebebasan, patriotisme, rasional. Apa lagi nilai yang boleh kita tulis? Cikgu. Hormat. Nilai apa? Tak dengar. Nilai apa? Siapa tadi? Boleh bagi tahu cikgu nilai apa? Tak apa, jangan takut. Nilai apa? Hormat boleh tak hormat? Hormat, menghargai dan memuliakan seseorang. Menghargai dan memuliakan seseorang. Boleh tak? Boleh cikgu. Okey. Hormat. Kita hormat jiran kita kan? Betul. Okey, apa lagi nilai? Baik hati boleh tak baik hati? Bertanggungjawab boleh tak? Cuba tanya dalam diri kita, boleh ke tidak soalan ini ni? Kita bukannya bersama dengan ibu bapa kita saja, kita kena dengan jiran kita juga. Dilema murah dia. Okey? Toleransi, hemat tinggi, rasional, hormat. Apa lagi? Ada tak 18 nilai ni? Cepat, cuba fikir. Apa lagi nilai? Mungkin boleh 6 ataupun 7 nilai. Ada tulis chatting ke? Cikgu tak nampak tadi. Sebab cikgu buka words. Sekejap ya, cikgu tengok. Kamu buka mic, tak apa. Kita bincang, kita belajar, jangan rasa takut.
dengan kesalahan kita. Okey? Kesederhanaan. Kenapa tu tanda soal? Solution. Tak yakin ke kesederhanaan? Bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan atau perlakuan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain. Dia kata kesederhanaan. Tak apa, kita tulis. Kita tulis sebab kita dah lebih nilai kan. Kita tulis saja Jangan takut. Tulis saja. Pemeriksa dia akan baca. Jangan kesederhanaan. Okey, jadi kita tulis 5. Tak apa, cukup. Kita cek jawapan kita betul tak? Toleransi, hemat tinggi, rasional, hormat, kesederhanaan. Ada tak? First jawapan hormat. Tak ya? First jawapan hormat. Ni. Tengok. Cikgu ambil balik, cikgu copy. Cikgu cut di sini. Cikgu letak sini supaya kita nampak perbezaan jawapan kita. Betul ke tidak? Ni jawapan skema. Okey, hormat. Ya? Hormat ada, hemat tinggi ada, kesederhanaan ada, rasional ada, toleransi ada. Betul, 5-5. Bagus kamu ni, yakin. Okey, jadi kita dah ada nilai. Kita tulis terus. Saya patut mengamalkan nilai. Jangan lupa ya. Cikgu besar sikit lah. Tulisan kecil. Senang, kita buat sama, kita nampak jalan penyelesaiannya, kamu faham. Kamu boleh buat nanti bersama cikgu. Okey. Nanti kemudian kamu dah boleh buat lepas ni ya. Kecil ke tulisan cikgu? Boleh nampak tak? Kalau tak nampak, cikgu besar lagi. Boleh nampak tak? Tak nampak? Okey, saiz 18. Besar dah ni. Okey, saya patut mengamalkan nilai. Okey, masuk terus. Jangan lupa ya, perkataan nilai. Cikgu tengok ada lagi tulis sikap. Bersikap tak boleh. Tulis nilai. Cikgu highlight ni, nilai. Okey, perkataan nilai. Kamu tulis perkataan nilai ya. Okey, kemudian kita tengok. Saya mengamalkan nilai. Okey, nilai apa? Hormat. Satu markah. Koma, tak perlu panjang-panjang. Dalam model ni terus direct. Nilai. Hemat tinggi. Okey. Koma. Nilai. Kesederhanaan. Betul tak cikgu ajar? Cikgu punya typing pun lambat. Apa? Kalau salah kita betulkan ya. Kesederhanaan. Okey, betul. Nilai rasional. Tulis saja. Kamu dah ada 5 nilai, tulis saja. Dan nilai toleransi. Okey, kamu tulis macam tu. Tak apa, lebih nilai, cikgu lebih galakkan kamu tulis lebih daripada kurang. Lebih jawapan lagi selamat daripada kita kurang jawapan. Betul tak? Jadi kita tengok, saya patut mengamalkan nilai. Semua nilai ya. Jangan lupa, semua nilai. Semua nilai. Sebab tu cikgu suka bincang bersama pelajar. Okey, nilai dan juga nilai. Jangan tulis sikap. Tulis sikap tak dapat ya. Pastikan kamu tulis nilai. Sebab ada suatu ketika dulu yang pemeriksa kertas dia tulis pelajar tulis sikap, bersikap. Okey, jadi lembaga peperiksaan masa tu dia tak terima. Jadi kamu kena betul-betul tulis saya patut mengamalkan nilai hormat, nilai hemat tinggi, nilai kesederhanaan, nilai rasional dan nilai toleransi. Okey, nampak tak? Jelas? Jelas? Jelas ya? Okey, jelas. Okey, kemudian kita pergi kepada jawapan terus. Tak perlu nak panjang-panjang. Kita nak apa jawapan kita tadi? Cara, bagaimana ya? Ingat balik. Okey, kita nak sekarang ni bagaimana ni? Bagaimana kita nak selesaikan dilema moral itu? Bagaimana? Okey, kita tengok sekarang. Cikgu punya highlight ni macam-macam dia main. Okey. Ya, okey, buang balik. Jadi kita nak sekarang ni bagaimana? Okey, bagaimana nak selesaikan? Yang pertama, kita tak bagi tahu ibu lagi. Kita tak beritahukan ibu lagi kita nak pergi. Tengok tak dia punya soalan ni? Saya bersetuju ni. Saya bersetuju. Maksudnya dia sendiri yang buat keputusan.
Dia tak tanya orang lain lagi. Jadi kita dah fikir, ni mesti kena bagi tahu ibu bapa. Tak boleh pergi senyap-senyap, kita hormat. Jadi jawapan kita yang pertama, hormat, bagi tahu keputusan kita kepada ibu bapa. Okey, kita tengok jawapan ya. Tengok jawapan supaya kamu boleh faham macam mana kita buat. Ini jawapan skema. Okey, kita buat dalam bentuk esei. Tengok ya. Tak apa. Kita tengok jawapan. Cara dia kita buat apa-apa yang kamu buat soalan nanti, kamu boleh rujuk jawapan. Tapi teknik dia tu mesti tepat lah. Boleh rujuk. Nak tengok jawapan belakang, tengoklah. Tak ada masalah. Kamu belajar melalui tengok jawapan, kemudian kita buat. Kita buat teknik kita. Okey? Okey, kita tengok. Tengok jawapan pertama ya. Memberitahu ibu kepentingan menghormati jiran. Inilah. Kita beritahu ibu pentingnya menghormati jiran. Yang pertama, ya. Kalau tak menghormati jiran, ada apa-apa masalah, kita dah fikir huraian di situ. Kalau kita tak menghormati jiran, kalau berlaku apa-apa kepada keluarga kita, siapa nak tolong? Jadi di situ kita dah ada huraian. Okey, mengapa kita perlu menghormati jiran? Jadi kita kena ada huraian. Ini dia jawapan saja. Kamu boleh buat huraian. Okey. Yang kedua, hidup dalam masyarakat majmuk perlu berfikiran terbuka. Okey, perlu berfikiran terbuka. Kita kena fikir. Okey, sekarang ni kita perbezaan budaya tadi tak semestinya dia tak menyediakan makanan ataupun juadah yang kita boleh makan. Dia pun fikirlah. Dia fikir kita orang Islam, orang yang orang Melayu, jiran kita orang Barat, mestilah dia sediakan makanan yang boleh dimakan oleh kaum lain. Jadi kita kena fikir ya, walaupun kita hidup berbeza budaya, tapi dia lebih berfikiran daripada kita. Jadi dinilai ini adalah nilai rasional. Jawapan apa sahaja jawapan yang kita senaraikan, mestilah berdasarkan nilai kita. Nilai kita. Sebab tu kita tak lari. Nilai dengan jawapan mesti ada hubung kait antara satu sama lain. Okey. Jawapan ketiga, menghadiri jamuan makan malam tidak menjejaskan identiti diri. Okey. Dengan menghadiri jamuan makan malam tidak menjejaskan identiti diri kita. Bagaimana ya kita nak menyelesaikan masalah kita. Okey. Kemudian patut mengukuhkan persefahaman antara budaya yang berbeza. Okey, ini cara dia. Semua jawapan ni adalah bagaimana. Okey, tak ada how, why, mengapa tu kita boleh buat dalam huraian. Okey. Berkunjung ke rumah jiran dapat mewujudkan perpaduan. Okey, dia fikir dengan berkunjung pergi rumah jiran dapat eratkan hubungan. Okey. Kemudian harus mengutamakan semangat kejiranan. Kita kena bagaimana cara kita nak selesaikan itu dengan mengutamakan semangat kejiranan. Okey. Dapat mengelakkan prasangka diskriminasi, patut membuatkan jiran yang baru berasa dialu-alukan. Dia baru pindah kan? Jadi kita kena sambut jiran kita yang baru pindah. Okey. Dapat membuatkan jiran kita berasa dialu-alukan dengan kedatangannya. Okey. Yang kesembilan, menerima jemputan makan malam oleh jiran adalah beradab. Jadi ini nilai hemah tinggi. Jadi kita kait. Okey, kemudian kita buat dalam esei. Cari dulu jawapan. Baru kamu tulis ya. Macam mana kita nak cari jawapan? Ingat balik yang cikgu buat kotak tu. Okey. How? Ingat tak yang kotak cikgu bagi tempoh sebelum ini? Ada ingat tak? Ada tak ingat? Yang cikgu buat macam kolom ada how and why, kata tugas, kamu kena cari bagaimana. Inilah bagaimana. Inilah how. Ni how dia. How. Okey, di situ. Okey. Kemudian kamu kena cari huraian dia di sini. Contoh yang cikgu letak. Why, mengapa ataupun how. Di situ kamu kena huraikan. Jangan jawapan saja. Memang boleh jawapan ini. Tapi kita selamat ke tak selamat? Ada tak jawapan kita betul ke tak betul? Jadi kita kena safety. Okey, pastikan ada huraian dia ya. Ada satu cukuplah, tak perlu nak banyak-banyak, panjang-panjang macam karangan BM, tak perlulah. Okey, yang penting ada huraian yang berkaitan. Okey? Boleh faham? Boleh? Boleh ya? Boleh tak? Okey, jelas? Kalau jelas, okey, bagi tahu cikgu jelas. Kalau tak jelas, tulis tak jelas. Cikgu boleh terangkan apa yang kamu tak jelas. Okey, jelas tak?
Okey Gerak, tak? cikgu. Okey. Ke tidur ni? Cikgu kamu tidur ke? Janganlah kamu tidur. Cikgu tak sedar dah ramai masuk. Okey? Selamat pagi bagi yang baru masuk tadi. Cikgu tak nampak nama. Cikgu dah ambil beberapa orang saja nama yang cikgu tik tadi yang awal-awal. Okey? Jadi kita tengok macam mana kita nak menulis sama dengan BM. Ya? Tak jauh beza. Mesti ada subjek. Siapa subjek? Saya. Ya? Kamu BM kamu belajar tu tak? Subjek, predikat. Subjek kata nama. Saya. Ambil terus. Cikgu copy je sebab nak jimat masa. Saya memberitahu ibu, cikgu cut terus ataupun cikgu copy cut lah. Okey. Saya memberitahu ibu kepentingan menghormati jiran. Satu. Ini adalah how. Ingat ya, how kita nak, bagaimana cara kita nak selesaikan dilema moral. Okey. Saya memberitahu ibu. Sebab apa cikgu highlight pasal ni saya ni watak ya. Watak, kamu kena faham watak itu adalah sangat penting dalam moral. Kalau kamu tak tulis watak, maka jawapan kamu tidak akan diterima. Okey. Jadi kita kena tulis watak. Okey. Kemudian kamu nak tulis huraian. Huraian apa ya? Why? Kenapa kita kena bagi tahu ibu kepentingan menghormati jiran? Kenapa? Ini kerana, ingat balik yang cikgu bagi formula tu. Ini kerana dalam jawapan kita tak ada huraian, tapi kita buatlah huraian. Kita selamat ya. Ini kerana sekiranya kita ada masalah, kamu tulis, kamu ada BM kan? Mengapa saya beritahu ibu kepentingan menghormati jiran supaya ataupun kerana. Tapi dalam BM cikgu ada formula dia sebenarnya. Kalau kamu nak buat huraian sama dengan moral, kamu guna formula budak. Baca tak BM? Huraian yang pemahaman tu. Okey, budak. Cikgu ajar sikit ya, supaya dalam BM pun kamu boleh guna. Budak. Formula ni ya. Ini bukan saya saja, formula. B untuk apa B? Dalam huraian, ayat huraian ni, kalau B tu untuk, kamu boleh guna untuk BN juga. Okey, sekejap ya. Pernah dengar tak formula ni? Cikgu nak tanya, kamu pernah dengar tak? Pernah tak dengar? Tidak. Okey, tak apa. Kamu tengok ya, cikgu ajar. Sekejap je cikgu masuk. Sebab dalam moral, dengan BM ni dia lebih kurang sama sebenarnya. Kalau kamu cemerlang BM, cemerlang moral. Moral cemerlang BM, BM cemerlang. Macam itulah dia ada hubungan. B tu untuk huraian ya, untuk huraian. BM pun kamu boleh guna untuk pemahaman. Pemahaman Komsas, soalan pemahaman dengan soalan pemahaman umum. Dia ada dua, betul tak? Betul tak BM? Betul tidak? Kamu nak SPM ni, betul tak? Betul? Okey. Jadi B yang pertama iaitu bagi. Budak bagi B. U untuk huraian lah ayat soalan ini biasanya soalan kebat pada pendapat anda untuk BM. Okey. U untuk, kamu boleh catat, boleh guna untuk moral pun boleh ya. Cikgu ajar BM macam ni. Okey. Supaya kamu ada huraian. Okey. D demi. Dengan. Demi atau dengan. Okey. BM belajar, moral pun belajar. Cikgu ajar dua-dua. Okey. Dengan, bukan dengar ya. Dengan. Penyambung ayat lah dipanggil ya. Okey. Kemudian A, agar. Kita nak urai. Okey. Kemudian A, kerana. Okey. Kemudian S, supaya atau seperti. Inilah budak. Budak, sambung perkataan guna teknik budak. Okey. Dalam BM pun boleh guna. Sebab tu dah kita guna ini kerana ataupun kamu nak sama terus pun boleh. Tak ada masalah. Okey, pemeriksa dia akan tanda. Okey, ini dah ada jawapan kan? Betul. Jiran tu dia dah tulis J. Jawapan H1. Okey, kamu boleh ambil. Saya beritahu ibu kepentingan menghormati jiran. Okey. Supaya kita guna supaya ni penyambung ayat ya.
Jadi kamu dah ada jawapan yang kedua ni. Supaya, okey, kenapa kita perlu beritahu ibu kepentingan jiran? Supaya bila ataupun apabila cikgu punya kesel ni. Apabila kita atau yang tulis kita ya, apabila kita tu orang lain lah, okey. Apabila menghadapi masalah, jiran akan membantu kita. Bolehlah kita, saya betul lah. Okey, membantu kita. Jadi kita, saya tu maksudnya kita, bolehlah ya. Okey, tapi kalau permulaan ayat tu lebih elok kamu gunakan saya tadi ya. Okey. Saya memberitahu ibu kepentingan menghormati jiran supaya apabila menghadapi masalah, masalah cikgu punya ni. Okey. Jiran yang akan membantu kita. Okey, jelas tak? Ni dah jadi dua jawapan ni, dah jadi dua markah. Jadi gunakan huraian ya. Okey, menghuraikan sesuatu jawapan, kamu boleh guna penyambung ayat pun boleh. Cikgu lebih galakkan kamu guna macam ni lah, supaya ya mana-manalah yang kamu nak guna ni. Budak ni adalah penyambung ayat. Dalam BM pun kamu boleh gunakan untuk soalan kebat. Okey, supaya apabila menghadapi masalah ataupun supaya bila menghadapi masalah, jiran akan membantu kita. Okey, jelas tak? Boleh? Boleh buat tak yang seterusnya ni? Boleh tak? Okey, jadi kamu gunalah formula ini ni ya, yang cikgu bagi ni formula untuk menghuraikan jawapan. Okey, kalau tak nak guna ini kerana, kamu gunalah bagi, untuk, demi, dengan, agar, kerana, supaya, seperti pun contoh tu pun adalah huraian ya. Sebagai contohnya, okey, adalah huraian. Apa-apa saja yang kamu huraikan adalah jawapan kamu. Okey, begitu juga yang kedua. Okey, hidup dalam masyarakat majmuk perlu berfikiran terbuka. Kamu masuklah. Okey, kemudian kerana apa pun boleh kamu terus sambung. Kerana, sambung terus ayat. Boleh? Boleh tak? Boleh buat tak? Cikgu bagi skema ni nanti, ataupun kamu boleh screenshot, okey, kamu betulkan balik dan kamu hantar kepada cikgu jawapan yang baru. Cikgu nak tengok boleh ke tak kamu menghuraikan. Okey, kerana masukkan. Okey, menghadiri jamuan makan malam tidak menjejaskan ya. Saya punya dah siap. Saya dah siap, tapi dah send tahu dah. Cikgu dah tahu kamu dah send. Tapi cikgu nak jawapan yang latest. Yang kamu dah perbaiki balik. Betul tak? Cuba bandingkan jawapan kamu dengan jawapan yang cikgu berikan ini. Cara dia. Betul tak? Cuba tengok. Boleh tak buat sekali lagi? Boleh kan? Sebab kita nak memperbetulkan. Nak betulkan balik jawapan kita. Daripada awal ni lah kamu selamat. Okey, macam ni caranya. Sebab tu cikgu tak bagi lagi cara. Cikgu nak tengok betul tak kamu buat. Okey, jadi bandingkan. Tak apa, buat 2 kali. Yang tu jangan potong. Kamu buat dan sebelahnya. Maksudnya kamu buat jawapan baru. Okey, jawapan baru dia seperti apa yang cikgu terangkan ini. Ada huraian. Okey, ada huraian. Macam mana kita nak pastikan? Inilah supaya guna. Ni, kerana menghadiri jamuan makan malam tidak menjejaskan identiti diri. Okey, kerana pun boleh masuk. Ataupun nak bagi contoh supaya seperti pun boleh, tak ada masalah. Yang penting ada huraian. Kalau ini maksudnya 9 kali 2 dah 18. 18 campur 3 nilai, 18, 19, 20, 21. 21 markah kamu punya huraian. 21 markah huraian kamu. Betul tak? Betul tidak? Kalau betul semua, kamu dah dapat 10 markah penuh. Dah selamat dah di situ. 10 markah penuh dengan cara membuat huraian sebegini. Masuk saja. Saya hidup dalam masyarakat majmuk perlu. Okey, saya memberitahu juga, memberitahulah ataupun memberitahu ibulah. Saya memberitahu, okey, ibu hidup dalam masyarakat majmuk perlu berfikiran terbuka. Ni, ambil ni jawapan. Kamu kena cari jawapan tu betul lah ya. Jangan cari jawapan yang salah.
Okey. Ni terbuka kerana ataupun okey, supaya boleh juga ya, kerana ataupun supaya bolehlah mana-mana. Okey. Kerana apa? Kenapa saya perlu beritahu ibu bahawa hidup dalam masyarakat ini, masyarakat majmuk ni perlu berfikiran terbuka. Tak boleh duduk fikir yang bukan-bukan. Kerana apa? Cuba bagi jawapan. Cikgu nak kamu fikir satu jawapan yang tu. Cikgu boleh scroll up sikit lah. Apa dia? Saya nak tengok yang Yang mana tuan? yang kat atas yang tu je tu. Yang mana? Atas yang mana? Ni. Betul? Ataupun yang atas lagi? Ni. Bukan. Okey. Ni bukan, kamu. Yang saya patut mengamalkan semua tu. Ni. Tak apa, tengok. Okey. Maksudnya kamu buat huraian lah. Okey. Cikgu rasa hari ni tak sempat dah kan, kita nak masuk unit, tak apalah, kita buat minggu depan ya. Okey, kita selesaikan essay dulu. Contohnya macam ni, saya memberitahu ibu hidup dalam masyarakat majmuk perlu berfikiran terbuka kerana, kerana apa ya? Kita kena beritahu ibu ni hidup dalam sesebuah masyarakat majmuk, tahu kan? Masyarakat majmuk, masyarakat yang berbilang kaum. Okey? Mestilah perlu berfikiran terbuka. Apa maksud di sini? Ataupun nak buat seperti pun boleh, ya? Tak ada masalah. Seperti boleh. Itu juga huraian. Dia pergi. Terbuka seperti ataupun contohnya boleh, tak ada masalah. Seperti menerima ataupun menerima perbezaan budaya yang ada di sekeliling kita. Itulah maksudnya ya. Berfikiran terbuka maksudnya kita kena fikir, kita kena terima perbezaan budaya yang ada di sekeliling kita. Tadilah. Okey, yang dalam penyataan soalan tadi dia bagi tahu perbezaan kan. Jadi kita boleh seperti kita menerima, bagi tahu ibu kita kena terima perbezaan. Sekarang ni dah moden, tak ada lagi zaman-zaman dulu fikir yang bukan-bukan. Sebab apa? Orang dah tahu kita ni macam ni, maksudnya dia sediakanlah makanan yang boleh kita makan, kita boleh pergi, tak ada masalah. Jadi kita bagi tahu ibu tentang masalah tersebut. Okey? Kemudian yang ketiga, masuk terus. Ini kerana buang dah. Okey, pastikan ada penyambung ayat huraian kamu ni ya. Ni seperti ni. Dapat contoh ni ya. Kamu akan dapat markah di sini, bukannya satu. Maksudnya di sini kamu akan dapat, faham tak ni? Tak faham kan? Ni ya, cikgu tanda. Okey, saya beritahu ibu ni tu. Sini ya. Ni H1 kamu dapat. Okey, dah ada supaya ni. Nampak tak supaya ni? Ni. Ni dapat lagi markah ni. Ni kamu dapat markah. 2 markah tu. Sebab tu dalam oral kamu kena huraikan. Okey. Kemudian saya ni juga bagaimana cara saya memberitahu ibu hidup masyarakat majmuk perlu berfikiran terbuka. S1 situ. Okey. Seperti ni huraian ya. Contoh menerima perbezaan budaya yang ada di sekeliling kita. Tu cara dia. Nampak tak? Ni dah dapat ni nilai A1. Ni ya. Kamu betul ya ni. Nilai. Nilai. Okey, ini dia tak bagi tapi betul ya. Ini betul tapi dia bagi 3 nilai lah. Okey, kalau lembaga tetapkan 1 nilai, maksudnya kamu dapat 1 nilai tapi selamat lagi. NC 1. Okey, gitu. Okey, faham? Faham tak? Boleh tak? Boleh follow cikgu tak? Atau cikgu laju ke? Faham tak? Okey tak? Macam tu cikgu nak. Kamu boleh faham. Kemudian lepas ni kan, cikgu tak nak lagi kamu buat jawapan yang panjang tapi tak bermakna. Jawapan kamu tak apa, ringkas tapi bermakna. Ada dia punya huraian ya. Begitu juga ni tengok. Maka kita dah ada
21 markah ni kalau 9 jawapan. Okey, 9 jawapan tapi kamu ada huraian. Kamu dah dapat ni 21 markah ni ya. Nampak ni? Okey, tapi maksimum kamu dapat 10 markah. Boleh guna ni budak ni huraian dia. Cikgu bagi ni, ini sepatutnya BM. BM cikgu gunakan untuk bahagian menjawab soalan pemahaman ya. Kalau ada seminar nanti, masuklah. Hari Sabtu ni kita ada teknik menjawab ya. Pastikan kamu masuk teknik menjawab tu penting. Penceramah dia bagi formula supaya kita boleh jawab dengan betul. Okey? Okey. Ada apa-apa nak tanya tak? Okey, yang seterusnya kamu boleh ambil jawapan cikgu ni, jawapan ni. Ni ya. Jawapan ni H3 sampai H9 boleh screenshot. Kemudian kamu buat huraian. Cikgu nak tengok kamu guna huraian ni. Ada seperti supaya fikir yang betul lah. Menghadiri jamuan makan malam tidak menjejaskan identiti diri. Ya. Dia kata kat ibu dia kata, ibu kita pergi jamuan makan malam jiran kita tak jatuh harga diri kita. Orang tak cakap apa-apa tentang kita. Kamu buat huraian. Okey. Patut mengukuhkan persefahaman antara budaya dan berbeza. Buat huraian. Okey. Berkunjung ke rumah jiran dapat mewujudkan perpaduan. Okey. Kena buat huraian. Gunakan ni. Bagi untuk demi dengan agar kerana supaya seperti kamu guna saja. Yang penting ada huraian yang berkaitan lah ya. Jangan tak berkaitan menghadiri jamuan makan malam tapi huraian lain. Tak masuk pula, tak ngam dia punya jawapan dengan huraian. Okey, ada apa nak tanya? Cikgu nak ambil attendance sekejap. Ada apa-apa nak tanya? Kalau ada apa-apa nak tanya, boleh tulis bagi chatting. Boleh buat tak jawapan baru? Jawapan baru buat ya. Kamu buat kalau boleh, tak maulah tulis tangan. Cikgu nak baca pun tak boleh. Buat, kamu hantar pada cikgu. Boleh? Tani Tiran baru masuk ke? Tani Tiran. Tulis guna komputer atau tanah. Guna komputer pun boleh type. Guna komputer, kamu save pada cikgu kalau boleh dalam bentuk type. Dalam PDF boleh tak? Senang cikgu tanda dalam PDF. Nanti cikgu return ya. Kamu save dalam PDF. Ya? Save dalam PDF. Kalau dalam dalam Word pun boleh tapi cikgu senang lebih guna PDF. PDF yang baru tu ya. PDF yang cikgu boleh sentuh skrin ni tanda terus dalam tu. Okey, kalau tak boleh dalam PDF tak apa, kamu hantar dalam Words pada cikgu. Okey, dalam Words. Okey. Hantar dalam group pun boleh, dalam group. Sebab cikgu tak nak kalau personal kan cikgu kena cari siapa yang dah hantar. Kamu hantar dalam group ataupun kamu nak guna akaun GC pun no problem. Tapi maklum pada cikgu. Yang penting hantar dalam group lah, senang ya. Dalam group moral. Tulis nama. Cikgu saya tulis bawah tu Thai Wrapping 5 Austin dah hantar. Okey. Okey, cikgu akan save kamu punya jawapan. Kalau hantar personal kan cikgu kena scroll bawah cari. Mana Ananda Rama punya jawapan. Okey. Jadi kamu hantar pada cikgu dalam bentuk esei lengkap jawapan saja. Soalan tak perlu. Jawapan sahaja. Okey. Cikgu ambil attendance sekejap ya. Bawish ada. Seminar BM tu ya. BM pagi. Hari Sabtu. Nanti guru kamu akan hantarlah maklumat. Moral cikgu tak pastilah cikgu Zuriani buat ke tak moral. Kalau tak buat tak apa, cikgu akan buat khas untuk kelas cikgu. Okey, khas untuk kelas cikgu untuk pastikan kamu ni kalau untuk moral ni tak apa. Cikgu lebih suka gunakan moral dengan BM tu jalan dia sama saja. Sebab tu cikgu ajar BM, cikgu ajar moral, cikgu boleh pastikan pelajar cikgu ni boleh huraikan jawapan dengan tepat. Okey? Jadi cikgu ambil attendance Chong Kia Fei, Chong Kia Ji. BM tu kena masuk ya. Seminar teknik menjawab penting ya. Okey, ada nak tanya tak apa-apa? Nak tanya BM boleh. Cikgu boleh tolong tunjuk ajar kalau BM ya. Tapi cikgu ajar form 4. Form 4 sama saja form 4 dengan form 5, tak jauh beza, betul tak? Hari Prasad ada tak? Tak ada. Darwish Singh ada tak? Kavinesh. Tani Tiran boleh jawab ke Tani Tiran? Cikgu risau Tani Tiran ni sebenarnya. Oh, Tani Tiran. Kamu masuk lambat ke tadi? Ya cikgu, ya saya lambat.
Nanti kamu dah tahu ke teknik menjawab macam mana ni? Cikgu dah tunjukkan pada rakan-rakan. Boleh buat tak? Nanti saya minta dekat rakan-rakan cikgu. Tanya, jangan minta. Tanya macam mana cara cikgu ajak dia? Tanya. Jangan boleh, minta jawapan. Jangan minta jawapan dengan rakan. Kemudian kamu copy paste, kamu tak faham. Tanya kawan, okey cikgu buat macam mana tadi ya? Daripada first, kemudian cara huraian contoh 1, 2 ni guna tu budak tu bukan cikgu bagi saya saja, itu formula. Formula kita buat huraian. Okey? Roshan ada tak? Tak ada. Sarawanan ada. Syaitan, Satishwaran ada, Syaitan ada, okey, Tanitiran ada, Taiwepin ada, Tirisolan tak ada, Wong ni kenapa ya, boleh cikgu tahu tak? Wong tak selalu tak datang kelas. Kelas lain dia attend tak kelas lain? Kelas BM ke, kelas BI ke, ada tak dia masuk? Wong. Kenapa dia ya? Cikgu pelik betul ni. Cikgu dah call mak ayah dia tak angkat-angkat. Manush ada tak Manush? Ada ya? Okey. Jadi sebelum kita tamat kelas ada 2 minit lagi. Ada nak tanya tak? Cikgu ni macam ni ada tak tanya? Jujur cikgu tanya ni. Kalau nak tanya boleh tanya.